Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak cerita sikit tentang satu topik yang agak sensitif, iaitu motosikal dan lorong kecemasan. Jadi minggu lepas banyak kita tengok berita mengenai motosikal dan lorong kecemasan selepas tular satu video di mana kita melihat sebuah kereta Toyota Camry masuk ke lorong kecemasan. Kita rasa dia tak melihat cermin sisi dululah, dan dia tak nampak ada motosikal di situ, dan ini mengakibatkan motosikal tersebut telah jatuh lah, penunggang dan pemoncengnya. Tak pasti sama ada dia langgar ataupun dia mengelak dan jatuh, ataupun langgar dan jatuh. Jadi bila perkara ni berlaku, ramai juga netizen yang mengecam pemandu tersebut kerana tidak menggunakan cermin sisi. Tak kurang juga mereka yang mengatakan bahawa mungkin motosikal tu juga salah kerana mereka tak sepatutnya menggunakan lorong kecemasan lah di lebuh raya. Jadi kita di kat Malaysia ni unik kerana jalan raya cantik, agak cantik. Lebuh raya memang cantik, dan kereta banyak. Itulah sebab kenapa kita banyak lebuh raya, pasal kereta memang banyak kat Malaysia ni. Jadi kereta banyak, tetapi motosikal juga banyak. Dan motosikal di Malaysia ni majoritinya mempunyai enjin kapasiti kurang pada 250cc lah. Semua boleh pakai lesen D2. Jadi apabila motosikal yang mempunyai kapasiti enjin yang kecil, memang dia tidak boleh duduk pada kelajuan lebuh raya tu lama lah. Kelajuan lebih 110 km sejam. Jadi kebanyakan motosikal ni memang kalau dia bukan tak boleh duduk kat 120 tu boleh, 110 km sejam tu dia boleh menunggang selaju itu, tapi ianya mengasalkan stres lah kepada enjin dan juga penunggang lah, kerana itu dah ada kayaknya had atas lah untuk motosikal tersebut. Jadi apa yang berlaku bila kita menunggang motosikal ni ialah kita tak boleh, bahayanya kita motosikal ni sebab kita kecil. Kalau awak biasa menunggang motosikal, awak akan tahu bahawa rasa ngeri bila duduk di titik buta kenderaan lain, lori, kenderaan besar, juga kereta. Jadi apa yang berlaku ialah sama ada penunggang motosikal tu kena duduk asing daripada kenderaan lain, ataupun dia duduk di belakang dalam lorong, dia tak mencelah, ataupun dia bawa laju lagi daripada kenderaan lain. Pasal nak mengurangkan tempoh masa dia ada di titik buta. Kalau kita betul duduk di dalam lorong atau duduk di belakang kenderaan lain, macam kereta ke apa, dia akan nampak lah kita dekat rearview mirror dia kan. Dan kalau kita lane splitting, kalau kita potong pelan-pelan, jadi kita akan berada di titik buta tu agak lama. 1-2 saat dah cukup dah untuk kereta tu tak nampak kita, dan dia akan keluar dan boleh menjadi masalah lebih besar lagi lah. Jadi itu pasal kita tengok motosikal dia jarang ikut kelajuan kenderaan biasa. Kalau boleh, yang mana nak ikut kelajuan kenderaan biasa tu akan duduk di lorong tepi, ataupun duduk di lorong tepi sekali, dan dah lorong tepi sekali tu ke tepi lagi, ataupun dia duduk kat tengah lorong tepi tu, so dia supaya senang orang nampak dan tidak letakkan di titik buta. Jadi bila berada di atas lebuh raya, kalau kata kenderaan motosikal tu tak boleh nak menunggang lebih laju daripada kenderaan biasa. Lori dia punya had kelajuan ni 90, tapi banyak juga lori-lori yang bawa dekat dengan 100 km sejam. Dan ini menjadikan satu situasi lah di mana kalau motor besar tak apa, dia boleh duduk lorong tengah, dia boleh laju, bawa laju. Jadi tak merisaukan sangat untuk dia orang, pasal dia ada kuasa untuk motong dengan laju. Jadi untuk motosikal kecil ni, dia orang selalunya duduk di lorong tepi sebab berasa lebih selamat lah, kerana di situ tak ada kenderaan lain. So itu yang tempat yang orang rasa paling selamat di atas lebuh raya tu. Bukan dia saja nak duduk kat lorong tepi, lorong kecemasan tu, tapi itu tempat yang dia orang rasa paling selamat lah. Terutamanya ni untuk motosikal kecil lah. Motosikal besar jarang kita nampak dia ada di lorong kecemasan. Ada, tapi sangat-sangat jarang. Dan apabila berlaku kesesakan lalu lintas, memang kat situlah tempat dia. Pasal kalau dia nak menyelit, boleh, bukan tak boleh, tapi yalah, kadang-kadang ada kereta yang jarak jauh, ada yang dekat, lepas tu sempit lah jadi laluan kat tengah-tengah tu antara kereta tu. Jadi paling selamat ialah di lorong kecemasan. Dan kenapa polis tak kisah sangat motosikal kat lorong kecemasan ni? Pasal motosikal tu dia kecil, dia boleh disperse, dia boleh keluar ataupun lari daripada lorong tu. Kalau ada bomba ke nak lalu ke ambulans, kalau dia boleh lari tepi, dia tak akan jarang lah dia akan menghalang laluan. Kalau kereta dia memang akan menghalang laluan, jadi orang tak kisah sangat. So in terms of dia punya enforcement atau penguasaan, memang itu yang selalunya berlaku lah motosikal di lorong kecemasan waktu kesesakan lalu lintas.
polis tak kecoh pun. So realitinya ialah benda tu adalah satu penyelesaian praktikal. Walaupun dalam undang-undang mungkin mengatakan lorong kecemasan hanya untuk kenderaan kecemasan dan tak ada pengecualian lah. Tak ada sekurang-kurangnya tak ada disebut dalam undang-undang ada pengecualian untuk motosikal dan sebagainya. Jadi sama ada motosikal itu patut dibenarkan melalui lorong kecemasan, pada saya ianya tak menjadi masalah. Yang berlaku minggu lepas tu, dia tak kira pun kalau ada kat lorong mana pun, kalau orang tu tak tengok dia punya sisi, akan berlaku juga aksiden tu. Betul tak? Kan? Pasal orang dah tak tengok sisi. Masalahnya sisi tu ialah peralatan keselamatan. Dia bukannya peralatan kosmetik. Dan ramai pemandu menganggap ataupun melihatnya sebagai, tak tahulah apa dia nampak kan, peralatan kosmetik apa ke, tapi ini ialah peralatan keselamatan. Kalau cermin ni tak ada, sepatutnya kereta tu no go item kan. Kita tahu sebenarnya kat Malaysia ni sebelah kanan je yang wajib. Motor pun sama, side mirror sebelah kanan je yang wajib, sebelah kiri tu dia tak ada dalam peraturan lah. Tapi kalau kita fikirkan, kita bawa kereta, kalau zaman dulu-dulu kenderaan bermandu di jalan dua lorong, satu lorong pergi, satu lorong balik, itu tak apalah, memang perlukan sebelah kanan aje lah. Tapi sekarang kita memandu di lebuh raya, kita nak masuk kiri, masuk lorong kanan, macam-macam lorong nak ada, kita boleh gunakan. Jadi perlu ada cermin sisi kiri dan kanan. Dan kalau you tak tengok cermin sisi kiri dan kanan, you masuk lorong tanpa melihat kenderaan yang ada di situ, memang menjadi masalah lah. Menjadi salah kepada saya lah, salah kepada pemandu tersebut lah. Bila dia masuk lorong kecemasan, dia pun tak patut masuk lorong kecemasan. Kalau nak kata motosikal tu salah berada di lorong kecemasan lah. So yang pertama, dia buat kesalahan masuk lorong kecemasan. Dan yang kedua, dia buat kesalahan tak tengok cermin sisi dan tidak peka terhadap keadaan sekeliling dan gagal mengawal kenderaan, sehingga mengakibatkan pemalangan. So ada dua kesalahan lah untuk dia kat situ. Untuk motosikal tu memang ada satu kesalahan, iaitu berada di lorong kecemasan lah, kalau kita nak kira macam tu lah. Jadi apa pendapat saya, adakah motosikal patut dibenarkan duduk di lorong kecemasan? Saya rasa kalau kata lebuh raya tersebut mempunyai lorong motosikal yang elok, yang berjaga, dan okey. Pasal isu lorong motosikal ni memang banyak, dah lama orang cerita kan. Di lebuh raya Persekutuan sebagai contohnya, lorong motosikal sampai setakat Subang Jaya tu pun okey, banyak motosikal gunakan. Sampai ke Shah Alam banyak motosikal gunakan. Tapi disebabkan laluan motosikal ni tidak direka bentuk kepada piawai yang sama, saya rasa, berbanding dengan piawai lebuh raya utama. Kerana dia punya selekoh dia kadang-kadang tu memang cukup terlalu tajam dan tak masuk akal. Dia macam bersudut. Dia bukan selekoh macam di jalan raya ataupun di lebuh raya utama. So itu mendatangkan keadaan yang berbahaya lah. You kena break kadang-kadang terkejut, ataupun kena break tiba-tiba. Dan terutama kalau hari hujan, ianya memang ngeri lah. Kalau masuk bawah terowong tu memang ada kemungkinan nak banjir. Kalau banjir, memang motosikal menjadi masalah lah. Dan juga masalah kes ragut dan kes rompak di laluan-laluan yang gelap ni. Itu mendatangkan keadaan yang agak ngeri lah untuk sesiapa yang terpaksa melalui lorong motosikal, terutamanya waktu malam lah. Waktu siang kita hanya takut jalan tu lah, bila dia tiba-tiba selekoh dia tajam. Terowong tu kadang-kadang rasa ngeri juga pasal dia berpasir kan. Benda-benda macam tu lah. Di lebuh raya Gatri memang ada lorong motosikal, so boleh lalu. Tapi itu pun bila dia sampai dekat stesen minyak, dia jadi macam bersudut lah corner keliling stesen minyak tu. Jadi itu pun menjadikan isu juga. Keadaan tu kurang daripada ideal lah. Dan kalau macam tu, motor besar pun susah nak lalu kat situ sebenarnya. Saya nampak agak sukar lah kalau motor besar kat situ. Dia menjadi masalah juga pasal lorong tu agak sempit. Dan kalau kita tengok fasiliti yang ataupun reka bentuk lorong motosikal ni, memang nampak macam second class citizen lah, ataupun pengguna kelas kedua. Jadi mungkin tak adil lah untuk kita paksa pengguna motosikal untuk menggunakan laluan tersebut kalau ini tidak direka bentuk dengan elok dan dijaga dengan elok. Pada masa yang sama, ia juga tetap mendatangkan isu keselamatan lah, dengan angka motosikal yang agak tinggi di atas lebuh raya.
So kat mana balance dia, itu susah sikit nak cakap. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang, saya tak nampak lah kenapa, macam mana caranya lah nak menghalang motosikal masuk daripada lebuh raya, kecuali ada undang-undang lah yang mengatakan motosikal tak boleh masuk lebuh raya. Dan boleh lah kita boleh ikut jalan lama sebenarnya kalau naik motosikal. Kalau bukan yang nak bawa laju maksimum kat highway tu, jalan lama more pleasing tapi makan masa lah. Dan jalan lama pun bukannya tak bahaya juga, banyak selekoh, banyak kenderaan berat. So ada juga risiko-risiko dia kat situ. Pada saya, lorong kecemasan, kalau tak ada apa halangan nak guna untuk motosikal, tak sepatutnya menjadi isu. Kalau kereta nak masuk situ, dia nak masuk nak buat macam mana, tapi tengoklah kan, pasal awak pun melakukan kesalahan juga. Jadi tak payah nak cakap motosikal tu salah, therefore apa-apa ke. Lorong kecemasan tu memang macam tu keadaan dia. Dan kalau motosikal tu dia masuk, dia kurang mendatangkan risiko menghalang laluan. Itu saja. Okey, setakat situ je celoteh kita hari ni. Pemandu Malaysia, Pemandu Berkhidmat. Kita jumpa lagi insya-Allah.